أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Kat kita tak pergi Alhamdulillah Ustaz. Sekejap Ustaz. Tak ada assistant malam ni. Orang seorang je sekejap ya. Macam mana? Tak ada assistant malam ni. Assistant Kiki. Oh, assistant pergi haji. Itulah. Sekejap Ustaz. Kita pergi haji dulu dan kita Ustaz start sekejap ya. Boleh. Ustaz, Alhamdulillah, kita dah rakaman dan juga live. Jumpa lagi malam ni, Alhamdulillah Ustaz, walau macam mana pun, hiruk pikuk, riuh rendah yang kita lalui, Alhamdulillah Allah izinkan juga malam ni, malam penuh barakah ni kan. Mungkin kita mohon doa kepada Allah berkatilah majlis kita ni dapat beramal dan juga manfaat di sana nanti insyaAllah. So dengan itu, Kak Syida serahkan bagi kita Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih pada Kak Syida memulakan majlis. Maksudkan saya punya suara tenggelam timbul sikit sebab saya diuji dengan batuk pula. Sebab sampai Kelantan dia sangat-sangat panas. Saya punya suara jadi tenggelam timbul lah. Jadi kata puan sekalian, kalau tak dengar terputus-putus sikit tu minta maaf lah. Saya cuba sedaya mungkin untuk melancarkan suara saya. Tapi semua itu dengan inilah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni, malam yang penuh barakah, malam yang kita kira tuan-tuan sekalian masih lagi dalam satu masa yang mustajab doa, dan sangat-sangat disarankan tuan-tuan sekalian dalam kuliah kita ni pun tuan-tuan sekalian sangat digalakkan untuk kita berdoa kepada Allah. Sebab ada beberapa keadaan tuan-tuan sekalian, kalau boleh jangan lepaskan peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping hari Arafah kita berdoa kepada Allah, kita juga digalakkan untuk berdoa kepada Allah dalam beberapa keadaan. Pertama, dalam Al-Quran Allah bagi tahu kalau boleh setelah kita melakukan amal soleh, maka kita boleh berdoa kepada Allah selepas kita melakukan amal soleh. Ini juga yang diamalkan oleh Nabi Musa AS. Apabila dia tolong dua orang wanita Madian, bila dia sampai dekat Madian tu tuan-tuan sekalian, habis je tolong buat amal soleh, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Nabi Musa berada dekat Madian ni sehelai sepinggang. Nabi Musa tak ada apa-apa. Jadi Nabi Musa mohon pada Allah merayu ataupun merintih sebab susah dekat tempat yang tak ada apa-apa untuk dia buat ataupun apa yang dia ada, maka dia berdoa kepada Allah selepas melakukan amal soleh. Itu satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, tak dapat dinafikan juga keberkatan majlis ilmu, iaitu tempat kita belajar sekarang ni tuan-puan sekalian,
kita juga digalakkan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tempat-tempat sebegini ni tempat yang mustajab insya-Allah berdoa. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian, tuan-puan sekalian tengah buat amal soleh sekarang ni, belajar. Yang kedua, tuan-puan sekalian dalam majlis ilmu, tempat yang sangat bagus berdoa kepada Allah. Ditambah pula tuan-puan sekalian dengan waktu yang sangat mustajab berdoa sekarang ni. Jadi jangan lepaskan peluang ni tuan-puan sekalian untuk berdoa kepada Allah. Walaupun tengah duk belajar, selit-selitkan tuan-puan sekalian doa untuk kita semua di malam hari ini tuan-puan sekalian insya-Allah. Jadi alang-alang tu tuan-puan sekalian selitkan untuk kita semua sekali lah. Jemaah ahsanu amalan kan. JAA kan. J itu jemaah kan. Jemaah ahsanu amalan insya-Allah. Okey, baik tuan-puan sekalian, menyedari malam ni masa kita tak panjang. Kita cuma ada lebih kurang 1 jam 15 minit sahaja. Kita kena tamatkan 10.30. Jadi malam ni tuan-puan sekalian kita akan sambung bahagian iqtiran tu. Setelah pada kelas kita yang sebelum ini, kita mulakan iqtiran yang pertama, iaitulah iqtiran baina ar-Rahman bir-Rahim. Betul kan? Tak, sebelum ni kita bincang last kelas kita bincang ar-Rahman dengan ar-Rahim. Hari ini tuan-puan sekalian kita nak sambung perbincangan kita. Saya dah cuba kaji rentak baru tuan-puan sekalian untuk bincang tentang iqtiran ni. Maka hari ini untuk nak bawa rentak baru ni, saya akan mulakan dengan iqtiran baina al-alim bil-hakim. Okey, al-alim bil-hakim. So al-alimul hakim lah. Biasa kalau kita jumpa dalam Al-Quran ni sebutannya al-alimul hakim. Tapi saya kata iqtiran tu sebab bila sebut iqtiran dia kena ada baina al-alim bil-hakim. Okey. Baik tuan-puan sekalian, jom sama-sama. Sekejap saya try masuk iPad saya. iPad saya ni boleh share tak skrin? Boleh kan? Okey, start broadcast. Saya dah masuk dah. Saya nak tengok jadi tak share skrin ni. Okey, jadi. Okey tuan-puan sekalian, auzubillah minasyaitanirrajim. Jom kita mulakan tuan-puan sekalian ya. Okey, jadi tuan-puan sekalian, untuk kita berbincang berkenaan dengan iqtiran yang seterusnya, iaitu al-alimul hakim. Tuan-puan sekalian, kita kena tengok ada 2 bentuk iqtiran ni. Satu, tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran bila Allah sebut nama-nama Allah ni, ada nama-nama Allah yang Allah sebut alif lam. Jadi sebutannya jadilah al-alim al-hakim. So ada alif lam dekat nama Allah tu. Jadi kalau tuan-puan sekalian tengok pada iqtiran yang kita nak bincang sekarang ni, maka ada 4 tempat dalam Al-Quran yang Allah menggunakan dengan kedua-duanya ada alif lam. Iaitu al-alim al-hakim. Tuan-puan sekalian nampak kan? Dekat skrin ni kan? So ada surah Al-Baqarah 32, ada Yusuf 83, ada Yusuf ayat 100 dan surah At-Tahrim ayat 2. Jadi ini 4 tempat yang Allah guna al-alim dengan al-hakim. Kedua-duanya ada alif lam. Pun begitu, tuan-puan sekalian, ada juga tempat dalam Al-Quran yang Allah tidak letak alif lam pada alim dengan hakim tu. Iaitu kalau tuan-puan sekalian tengok dekat sini, dalam Al-Quran ada 15 tempat yang Allah menggunakan alim dengan hakim tanpa alif lam. Tuan-puan sekalian boleh tengok dekat sini, senarai yang saya senarai, bukan saya senaraikan lah. Apps kita senaraikan. So kita type, dia keluarkan kata kunci tu. Okey. So An-Nisa ada, Al-Anfal ada. Dan kalau tuan-puan sekalian perasan dekat sini, At-Taubah mendominasi lah. Surah At-Taubah mendominasi, ada banyak penggunaan alim dengan hakim tanpa ada alif lam. Lepas tu ada surah Yusuf juga, ada surah Al-Hajj, An-Nur, Hujurat dengan surah Al-Mumtahanah. Okey baik, sebelum kita nak analisis satu persatu penggunaan alimul hakim ini, tuan-puan sekalian, alim dengan hakim ni, kita nak jawab terlebih dahulu tuan-puan sekalian, kenapa ada perbezaan ini? Kenapa ada perbezaan ini? Kenapa tidak sama sahaja Allah guna al-alim dengan al-hakim, semua ada alif lam? Kenapa mesti ada tempat ada alif lam dan kenapa ada tempat tak ada alif lam? Tu discussion kita yang pertama. Yang kedua, bila biasanya Allah guna ada alif lam dan bila pula biasanya Allah guna tak ada alif lam? So basically ini permulaan perbincangan kita pada malam ini. Okay, kita jawab dulu perbincangan pertama tuan-puan sekalian. Kenapa berlaku perbezaan sebegini? Okay, kenapa berlaku tuan-puan sekalian? Untuk jawab soalan ni, kita tak boleh nak fikir sendiri. Sebab ini semua daripada Allah. Maka kita kena tengok keseragaman Allah dalam menggunakan tempat yang ada alif lam dengan tempat yang tak ada alif lam. Okay, kita start dengan alif lam dulu. Okay, tuan-puan sekalian, agak-agak boleh ikut terjemahkan tanpa saya letakkan terjemahan kat sini kan? Hopefully tuan-puan sekalian bolehlah kot follow. Sebab kalau saya buka satu-satu, dia akan jadi kena back, kena tekan, kena back, jadi macam lambat. Tapi tak apalah, saya cuba. Okay, sebab saya rasa tuan-puan sekalian, kalau buka semua ni, kita akan lebih nampak dia punya wow tu. Kita akan nampak wow tu. Kalau terus nampak 4 ayat tu. Kalau buka satu, tak nampak dah yang lain.
Jadi sebab tu tuan-puan sekalian kena gunakan kemahiran dan juga ingatan tuan-puan sekalian tentang kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Okey. Sekarang kat sini ada 3 surah, ada Baqarah, ada Yusuf, ada Tahrim. Yang ni semua ada alif lam pada alim dengan hakim. Kalau tuan-puan sekalian perasan, dalam surah Al-Baqarah ni tuan-puan sekalian, kita nampak statement yang Allah sebutkan dekat sini, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, agak-agak tuan-puan sekalian boleh ingat lagi tak peristiwa apa ni yang kita baca ayat apa ni? Peristiwa yang menggambarkan apa ni tuan-puan sekalian dalam ayat 32 Al-Baqarah ni? Cerita apa yang tuan-puan sekalian tahu? Ke tak ingat belakang? Ke kena buka juga? Nabi Adam. Yes, Nabi Adam alaihi salam. Pasal apa? Apa cerita ni? Jom kita tengok, kita asas sikit kita punya ingatan. Ni pasal apa ni? Daripada celah mana muncul tentang statement la ilma lana illa ma 'allamtana. Okey, Puan Niksum, Khamis pun kata Nabi Adam. Ni cerita pasal apa ni? Ya, kita semua tahu Nabi Adam, tapi apa cerita di sebaliknya? Buat ringkasan sikit. Oh, Ustazah Asiah pun ada, Masya Allah. Macam mana? Jawapan para malaikat. Ya, betul. Ini adalah jawapan para malaikat apabila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang benda-benda yang diajarkan kepada Nabi Adam. Sebab ayat sebelumnya ada cerita pasal wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ada cerita pasal Allah ajarkan Nabi Adam AS tentang nama-nama benda-benda yang ada kat muka bumi ni. Maka bila Allah ajarkan Adam sahaja tentang nama-nama itu, maka Allah bertanya malaikat, cuba namakan nama-nama yang telah aku ajarkan pada Adam ni. Maka maka pada waktu itu malaikat pun responlah, la ilma lana, subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi, kalau tuan-puan sekalian boleh buat sedikit rumusan kepada statement yang pertama kita bincang ni, kita kena jot down ni supaya tuan-puan sekalian boleh nampak keseragaman itu. So, kita boleh sepakat mengatakan yang Al-Alim Al-Hakim yang pertama kita baca tadi tuan-puan sekalian, dia adalah statement siapa? Malaikat. Okay. So, ini Baqarah punya statement tadi. Kita akan nampak dia ni adalah statement malaikat. Yang tu ada alif lam. Yang ada alif lam adalah statement malaikat, maka Allah tutup statement malaikat tu dengan Allah kata innaka antal alimul hakim. Okey, itu adalah ayat yang pertama kita discuss. Sekarang jom kita tengok pula ayat seterusnya tuan-puan sekalian. Yang ni bawah surface ni. Kita tak bincang dalam lagi ni tuan-puan sekalian. Kita nak tengok keseragaman dulu. Yang kedua adalah surah Yusuf ayat ke-83. Okey, kita buka lah tuan-puan sekalian supaya tuan-puan sekalian boleh nampak. Allah sebut, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Okey. So tuan-puan sekalian ayat 83 surah Yusuf ni cerita pasal apa? Saya ingat. Ingat tak? Ini muka-muka yang dah masuk kalau Tasha. Kalau Yusuf ni Ustaz Syahari Tasha rasanya. Tasha kan? Yusuf kan? Yusuf As-Siddiq. Yes, Tasha. Okey. Apa benda ni? 83 ni? Ini pasal masa apa ni? Adik-beradik Nabi Yusuf, abang-abangnya. Okey. Apa tu? Ini ucapan Nabi Yaakob. Yes, ucapan Nabi Yaakob. Dan ini adalah detik di mana anak-anak dia bawa balik berita pasal apa? Pasal siapa yang dah tak ada sekarang ni? Bunyamin dah tak ada. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian masih ingat. Bila dia balik, anak dia balik. Lepas tu Bunyamin tak balik sama tuan-puan sekalian. Maka tuan-puan sekalian masa itulah kita akan tengok ayat 83 ni. Ada dialog daripada Nabi Yaakob AS. Dan kalau tuan-puan sekalian boleh tengok dialog Nabi Yaakob AS ni tuan-puan sekalian adalah cerita dimulakan dengan dia kata nafsu kamu telah memperelokkan apa yang telah kamu perkatakan itu. Dan dia kata sabar itu lebih baik. Dan penutup tuan-puan sekalian ayat itu adalah innahu huwal alimul hakim. So ini adalah apa tuan-puan sekalian? Kalau kita boleh buat kesimpulan untuk ayat seterus kita bincang ni, kalau tadi statement malaikat. Sekarang ni statement siapa? Nabi. Statement Nabi kan? Nabi apa kita boleh katakan secara spesifik? Nabi Yaakob. Nabi Yaakob lah kan? Okey, so itu adalah ayat yang kedua tuan-puan sekalian yang kita bincang pada hari ini, yang ada alif lam dekat situ. Jom lagi tuan-puan sekalian. Saya nak tuan-puan sekalian akan rasa miracle malam ni, akan rasa wow dengan Quran malam ni insya-Allah. Baru kita nampak betapa Allah tu sangat cermat menggunakan perkataan. Okey, ayat ketiga. Jom tengok. Yang ni panjang sikit ayatnya tuan-puan sekalian. Kita pergi kepada bab last sekali tu,
Tapi saya nak start dengan sedikit awal daripada penghujung itu. Allah sebut, Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Okey, jangan tengok tuan sekalian. Okey, ayat 100 surah Yusuf. Cerita pasal apa? Siapa ingat? Ini detik di mana ni? Detik apa ni tuan sekalian yang ada Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Detik apa ni? Ni reunion family, Nabi keluarga Nabi berkumpul, Nabi Yusuf berkumpul, mak dan ayahnya dinaikkan ke tahta dan Ya, alhamdulillah. adik-beradiknya sujud. Kan Yes. warafa'a abawaihi 'alal arsh, masa tu kan tuan sekalian dia naikkan mak dengan ayah dia tu dekat atas takhta. Dan betul ini cerita pasal family gathering. Dan tuan sekalian, ini bila kita menuju ke hujung itu, kita akan tengok tuan sekalian ada dialog daripada Yusuf, kan, bila dia sebut waqala dekat situ, dia berkata tuan sekalian, dia adalah ya abati, patu dan sebagainya. Di situ pasal ini adalah takwil mimpi dia. Dan sampailah ke hujung ayat itu tuan sekalian, kita akan dengar Yusuf bagi tahu inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Allah itu maha senyap-senyap, maha teliti dalam menentukan sesuatu kepadaku, innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dialah al-alim al-hakim. So yang ketiga, kita nak kata statement siapa pula tuan sekalian? Statement al-alimul hakim ni Nabi juga ni. So Nabi apa? Nabi Yusuf. So, alaihi salam. Okey, saya rasa tuan sekalian dah mungkin dah boleh agak-agak sikit kot kan setakat ni, sebab kita kena tengok yang keempat tu untuk mengukuhkan kita punya kesimpulan, kan. So setakat 1 2 3 ni saya rasa tuan sekalian mungkin dah boleh start buat tahlil, analisis kepada penggunaan al-alim dengan hakim dalam Al-Quran dengan melihat figura-figura yang terlibat dalam ayat tersebut. Okey, yang terakhir iaitu surah At-Tahrim ayat yang kedua, yang mana Allah sebut qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagimu wahai Nabi dan umatmu untuk melepaskan diri dari sumpah kamu dengan membayar denda kafarah, dan Allah ialah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu dan ia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, siapa tahu background ayat ni? Tuan sekalian mungkin takkan cerita ya apa benda? Ini ayat berkisah dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ya betul, Nabi Muhammad. Pasal apa? Diharamkan madu. Sebab Ya betul, alhamdulillah, sebab ada ayat sebelum tu kan. Ya Allah kata ya ayuhan nabiyyu ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kan pasal kenapa engkau haramkan sesuatu yang halal bagi kamu dan halal yang sepatutnya halal. Kan ada cerita dia, ada cerita pasal hukum dekat sini. So basically ayat kedua bila Allah sebut wa huwal alimul hakim dekat sini, dia refer kepada apa tuan-puan sekalian? Statement siapa? Kenapa tiba-tiba muncul statement Allah tu mengetahui lagi bijaksana? Sebab ada statement siapa sebelum tu? Statement Nabi Muhammad. Yes, statement Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab saya tak go deep sangat tuan-puan sekalian, sebab saya ada banyak lagi nak bincang dalam sesi hari ni. Saya nak tuan-puan sekalian perasan satu benda. Bila Allah sebut ada alif lam pada al-alim dengan al-hakim, tuan-puan sekalian boleh perhati, kenapa dia macam ni? Okey. Tuan-puan sekalian boleh perhati tuan-puan sekalian, dia ada melibatkan statement beberapa orang yang kita semua dapat faham dan kita kenal. Kan? Iaitu ada statement malaikat, ada statement Nabi Yaqub, ada statement Nabi Yusuf, ada statement Nabi Muhammad. Puan Azian Jalal, betul ke tak dengar suara saya? Suara saya tak jelas Tak dengar? jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ustaz dengar clear. Okey, dah jelas Okey, baik, kembali. So, agak-agaknya tuan-puan sekalian, kenapa saya nak keluarkan statement-statement individu-individu ini, dan apakah yang kita boleh baca daripada keseragaman ayat-ayat yang mengandungi al-alimul hakim dengan ada individu-individu ini terlibat. Apa yang kita boleh baca setakat ni? Ada siapa nak cuba? Ini baru kita nak meneliti keseragaman saja. Did we smell something?
Smell something ni maksudnya ada dapat hidup sesuatu tak tuan sekalian? Ke tak dapat hidup sesuatu? Tak dapat? Tak dapat. Okey. Tuan sekalian perasan tak? Di samping tuan sekalian nampak ada individu-individu yang tuan sekalian familiar yang terlibat dalam pengungkapan Al-Alimul Hakim. Tuan sekalian mesti akan terpasang satu lagi perkara yang menarik. Iaitu kalau tuan sekalian perasan ada 4 ayat saya senaraikan dekat depan ni tuan sekalian. Perasan tak sebelum Al-Alim dengan Al-Hakim semuanya adalah kata ganti nama merujuk kepada Allah. Perasan tak? Allah sebut innaka antal alimul hakim. Innahu huwal alimul hakim. Innahu huwal alimul hakim. Yusuf 100. At-Tahrim wa huwal alimul hakim. Perasan tak? Allah tak sebut dengan nama Allah dengan jelas. Wallah al-alimul hakim. Tak ada. Allah cuma sebut kata ganti nama dia dan patut terus sebut Allah tu dengan sifat apa? Al-alimul hakim. Semuanya kata ganti nama tuan-puan sekalian. Jadi bila ada kata ganti nama sebelum pengungkapan Al-Alimul Hakim dan individu-individu yang terlibat itu adalah mereka-mereka ini tuan-puan sekalian, apa yang kita boleh baca? Yang kita boleh baca, yang kita boleh perasan sekarang ini tuan-puan sekalian adalah tidak ada yang lebih mengenali Allah berbanding mereka-mereka yang disebutkan ini. Setuju tak setuju? Maksudnya tahap mereka mengenali Allah tuan-puan sekalian, nak banding dengan kita ni, malaikat paling kenal Allah tu siapa? Kan? Yakub paling kenal Allah tu siapa? Kan? Bayangkan detik waktu dia mendapat berita Bunyamin pula tak ada tuan-puan sekalian, dia tak cari yang lain dah. Bila dia sebut dialah Al-Alimul Hakim. Kalau ikutkan secara bahasa kita sebut dialah. Kan? Dialah Al-Alimul Hakim. So masa tu dia sebut dia tu tak fikir dia tu rujuk pada orang lain dah. Dia sebut dia tu rujuk kepada apa? Rujuk pada Allah je. Punyalah akrab, punyalah kenalnya kenalnya Yakub dengan Allah sampai dia sahaja digambarkan dalam ayat itu. Begitu juga Yusuf. Yusuf alaihi salam tuan-puan sekalian, apabila menjalani kehidupan yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan ujian, di awal itu ujian bertimpa-timpa, lepas tu menuju kepada hujung surah Yusuf ada babak nikmat Allah berikan kepada Yusuf, maka Yusuf sangat mengenali siapakah pemberi nikmat-nikmat itu. Ayahnya dapat naik ke takhta, berlakunya family gathering semula. Lepas tu abang-abangnya sudah bertaubat kepada Allah, mimpinya sudah ditakwilkan pada waktu ini. Maka dia dapat tahu semua itu tidak akan berlaku kalau Allah tak bagi benda itu. Dan dia sebut tuan-puan sekalian, dialah Tuhan yang Maha Al-Alim dengan Al-Hakim. Dia juga. Nabi Muhammad juga tuan-puan sekalian, sewaktu berhadapan dengan konflik, perkara yang dia suka dengan perkara yang dia merasakan benda itu betul, dengan perkara yang Allah halalkan bagi dia tuan-puan sekalian. Lalu akhirnya Allah menutup semua kekeliruan itu dengan mengatakan innahu, macam ayat dia surah Tahrim tadi. Wa huwal alimul hakim. Kan? Jadi di sini tuan-puan sekalian kita nak katakan semua figura-figura ini, individu-individu ini adalah yang terpaling kenal Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga perasan juga dekat sini, mereka lah orang yang bukan sekadar paling kenal Allah. Mereka jugalah yang paling meyakini Allah tu dengan sifat Al-Alim dengan Al-Hakim. Paling meyakini. Sebab itu dia letakkan dalam sebutan Alif Lam dekat sini. Sebab terpaling yakin, terpaling tahu, terpaling bijaksana. Kan? Kita hari ini tuan-puan sekalian sebut je paling. Tapi kita sendiri tuan-puan sekalian, dalam pengamalan kita hari ini, kita tidak menganggap Allah tu macam seolah-olah terpaling tahu dan terpaling bijaksana. Setuju tak setuju? Sebab sekarang ni Allah berani letakkan yang terpaling itu kepada 4 individu ni. Sebab 4 individu ni tanpa diragui mereka ini menganggap Allah itu yang terpaling tahu dan terpaling bijaksana. Kan? Dan mereka itu tak ada keraguan langsung kepada Allah punya pengetahuan dan kebijaksanaan. Tapi manusia ni tuan-puan sekalian, yang biasa tak seperti 4 individu ini, maka tuan-puan sekalian mereka punya rasa dan kepercayaan kepada Allah dengan Al-Alim dengan Al-Hakim tak sama dengan 4 ni. Kan? Mereka ni macam tuan-puan sekalian sebut kat mulut ada. Tapi dari sudut practicality, tindakan tak ada. Kan? Jadi sebab itulah tuan-puan sekalian, Allah nak bezakan darjat manusia tu pun sendiri pun, tak susah pun untuk Allah nak comparekan tahap kepercayaan manusia dengan manusia yang mulia dengan manusia yang biasa.
Allah kata just ubah, satu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Itu pun cukup dah nak menegur dan nak membezakan tanda orang tu mulia dengan tanda orang tu kurang kemuliaan sikit. Hebat tak Allah? Sebab itulah tuan-puan sekalian, bila kita baca Quran kan, bila ada huruf muqatta'ah yang macam alif lam mim semua tu kan, memang betul lah para ulama tafsir kita paling tinggi pun menyebutkan wallahu a'lam tuan-puan sekalian pada huruf muqatta'ah tu. Tapi tuan-puan sekalian, di sebalik huruf-huruf yang tidak kita ketahui pada hari ini, percaya tak kita tuan-puan sekalian, dengan huruf yang satu yang kita mungkin tak tahu maksud sad, maksud nun, kan? Kita tak tahu maksud dia apa tuan-puan sekalian. Tapi percaya tak dengan huruf itu, itulah yang sebenarnya nak bagi tahu kat kita dekat muka bumi ni, manusia kamu tak akan dapat tahu semua benda. Kan? Nak bezakan education manusia dekat muka bumi ni, mungkin kita akan diukur dengan ketebalan tesis. So kalau tesis tebal ni, okey ni tesis peringkat diploma. Kalau tesis tebal sikit tuan-puan sekalian, okey ni tesis peringkat degree. Tebal sikit lagi, oh ni master. Tebal sikit lagi ni PhD. Jadi kita boleh ukur orang punya kebijaksanaan dengan ketebalan tesis yang dia dibuat. Kan? Tapi Allah nak jentik kejahilan manusia, tak perlu bagi kitab tebal-tebal nak bagi tahu manusia ni jahil. Allah hantar 1-2 huruf pun cukup dah untuk nak bagi tahu manusia kamu ni jahil. Kamu ni takkan tahu semua benda. Tak peliklah kenapa perbezaan alif lam tak ada alif lam pun boleh menggambarkan, oh ini untuk maqam level tinggi-tinggi ni, nabi-nabi punya level ni. Sebab tu ada alif lam untuk malaikat, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Kan? Sebab begitu je Allah nak sampaikan kepada kita tuan-puan sekalian. Okey. So untuk nak mengesahkan apa yang saya sebut ni tuan-puan sekalian, tadi kita dah bincang tentang alif lam kan? Sekarang kita nak tengok pula penggunaan yang tak ada alif lam. Betul ke Ustaz yang tak ada alif lam ni selain pada nabi-nabi? Aja tengok, jom. Kita tengok tuan-puan sekalian. Okey, jom. Ada banyak ni, 15 ayat. Nak tengok satu-satu tuan-puan sekalian, memang tak ada kita. Nak tengok satu-satu. Okey, tak apa, kita tengok yang pertama, An-Nisa. Okey, so dalam ayat ni tuan-puan sekalian, okey, kita tengok terus pada terjemahan dia, ayat 26 surah apa tadi? An-Nisa Arab. Okey, An-Nisa, Allah kata, terjemahan terus. Allah mengkehendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu, ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, itu nabi-nabi lah. Dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-puan sekalian perasan tak ayat ni jadi umum je? Dia tak refer kepada individu seperti Nabi secara spesifik macam tadi. Umum je. So bila statement itu secara umum kepada manusia, tak ada alif lam. Allah terus, dan tak ada selindur pun. Tidak terselindur macam tadi. Macam tadi Allah guna kata ganti nama kan. Wahuwa anta kan. Kata ganti nama je. Tapi bila umum, Allah tahu manusia secara umum ni tuan-puan sekalian, dia kerap lupa pada Tuhan. Dia mungkin selalu mengalami satu detik kesukaran untuk nak interpret dia tu siapa, kamu tu siapa. Maka Allah tak nak manusia jadi difficult, jadi complicated, maka Allah terus sebut je, Wallah. Sebut je nama Allah secara direct. So ayat-ayat umum Allah tak selindung. Sebab inilah keberkesanan Allah dalam pendidikan. Allah bila bagi pendidikan kepada manusia, Allah tengok level kita macam mana. So kalau kita orang awam, manusia biasa tak seperti mana para rasul, maka Allah terus bantu kita untuk memudahkan urusan kita. Itulah bukti. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah mudahkan Al-Quran untuk kita beringat-ingat. Kan kita baca ayat 26 surah An-Nisa dia pun kita kata, betul lah Allah. Dialah Allah Alimul Hakim. Kan? Jelas kan? Okey. So Ustaz, ni buat satu ayat. Ya ke Ustaz? Ayat umum-umum ni tak ada alif lam. Okey, kita tengok seterusnya. Al-Anfal 71. Okey, tengok dekat sini tuan-puan sekalian, dia punya terjemahan. Terus terjemahan. Dan jika mereka, orang-orang tawanan itu, bertujuan hendak melakukan khianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah pun melakukan khianat kepada Allah dengan kekufuran mereka. Sebelum itu, lalu Allah menjadikan engkau mengalahkan menundukkan mereka kerana Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini cerita pasal apa tuan-puan sekalian? Pasal Nabi yang nak kena khianat. Nabi nak kena khianat. So Allah nak menghantar satu signal kepada orang yang nak mengkhianati Nabi tu. Dia orang rasa macam dia orang tu bijak sangat untuk nak buat something kepada Rasul. Maka Allah kata, no, dia orang tak bijak sangat pun. Allah kata, Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. So umum. Ayat secara umum juga. Tidak spesifik kepada Nabi saja. Kan? Betul tak tuan-tuan sekalian? Ayat 71 ni.
Kan dia umum, tidak spesifik macam statement Rasul dekat dalam ayat tu secara jelas. Okey? Seterusnya, lagi. Tengok satu lagi contoh lah. Kita tengok ayat jauh sikit. Kita ambil surah An-Nur lah. Kita ambil surah An-Nur ayat yang ke-58. Ini panjang sikit ayat dia. Tapi ini cerita pasal apa ni? Tengok terus pada dia punya terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut. Kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Umum tak ayat ni? Ini cerita pasal adabul isti'zan, adab minta izin. Tuan-tuan sekalian tengok ayat selepas tu pun ada cerita pasal minta izin tu juga, tuan-tuan sekalian. Kan? Dan ayat selepas tu pun tuan-tuan sekalian menarik tahu kalau tengok kalau nak bincang panjang, ayat 58 ni pun Allah tutup dengan wallahu alimun hakim. Ayat 59, ayat lepas tu pun Allah tutup dengan wallahu alimun hakim. Sama 2 kali. Punya nak bagi tahu betapa cerdiknya Allah menetapkan hukum hakam. Allah siap bagi tahu masa secara spesifik. Bila yang kalau boleh perlu kita take note kalau kita nak masuk bilik orang, bila waktu take note yang waktu yang perlu kita take note untuk kita betul-betul kena minta izin sebelum masuk. Kan, sebelum subuh, waktu tengah hari, lepas isyak, tuan-tuan sekalian. Kita duk rasa kita kat dunia ni dalam mengatur undang-undang, kita rasa kita cerdik dah. Tapi Allah tu lagi cerdik dah. 1400 tahun dulu tuan-tuan sekalian, dalam bab penetapan hukum hakam istizan, minta izin nak masuk bilik ni tuan-tuan sekalian, Allah siap sebut dah keadaan-keadaan bila. Kita ni baru nak bertatih, nak mengenali kehidupan kita. Bila agak-agak kita punya aurat ni terdedah, kita baru nak bertatih duk check bila waktu yang kita selalu terdedah aurat. Tapi Allah sebut 1400 tahun dulu dah tuan-tuan sekalian. Ini waktu dia, take note kalau kamu nak masuk bilik orang. Kan? So Allah sebut secara umum dan Allah tutup dengan wallahu alimun hakim. Okey. So apa yang kita boleh pelajari dekat sini tuan-tuan sekalian? Rupa-rupanya perbincangan Asma Allah Al-Husna, saya nampak dia boleh pergi lagi jauh. Okay, kenapa dia keluar kat situ? Okay. Dia boleh pergi satu perbincangan yang lebih kritikal tuan-tuan sekalian. So saya expecting kita sekadar nak bagi tahu the gist of Al-Alim, the gist of Al-Hakim, memang itu pun kita akan buat. Tapi saya tak pernah jangka bila saya duk kaji tentang iqtirah ni, kita boleh tengok juga khitab siapa yang terlibat. Lepas tu perbezaan ada alif lam, tak ada alif lam. Nanti tuan-puan sekalian, untuk alimul hakim ni dia tidak berlaku lah. Tapi ada iqtiran yang lain tuan-puan sekalian, dia jadi macam terbalik. Dia jadi macam terbalik. Sebab dalam al-alim dengan hakim ni tidak berlaku lah. Contoh macam tidak pula dalam ayat Quran, dia terbalikkan hakimun alim, tak ada. Kan? Jadi ada nanti perbincangan yang lanjut ke depan. Sekarang ni kita mungkin baca alimun hakim kan? Tapi ada tak situasi perbincangan Asma Allah Al-Husna yang digandingkan kedua-dua kalimah yang berlaku satu form dia begini. Yang ni satu, yang ni dua. Tapi ada tak dalam Al-Quran sebut ayat yang sama, kalimah yang sama tapi dia terbalik? Kenapa terbalik tu pula? Yang tu nanti. Tapi nak katanya saya bila tengok balik tajuk ni tuan-puan sekalian, Asma Allah Al-Husna punya tadabbur ni, dia boleh pergi jauh. Saya tak tahulah kuliah kita akan tamat bila tuan-puan sekalian. Sebab cabarannya tuan-puan sekalian adalah saya. Saya bila time dapat cabaran sebegini, sebab topik yang saya jarang kupas, saya akan jadi banyak mengkaji. So bila saya kaji, tuan-puan sekalian kena bear with me lah. Tuan-puan sekalian tak boleh expecting, Ustaz ada buku lah kita boleh refer sama ni. Saya takkan follow buku sangat. Saya akan follow apa benda yang saya rasa macam, menarik lah Pak ni untuk kita kupas. So di situ yang saya akan cuba keluarkan satu research baru lah. Tapi saya tak macam Ustaz Zuhairi. Ustaz Zuhairi dia jumpa research baru, itu di buku. Saya tak sempat nak macam dia. Dia macam ada banyak masa. Tak tahulah dia wali-wali Allah tu lain sikit lah. Dia wali Allah ni, dia tulis buku ni, dia tulis buku macam tu je terhasil buku kan. Saya tak sempat nak tulis buku tuan sekalian. Okey baik, kembali Okey, mana saya punya pen tadi? Okey, kembali. Okey, so sekarang baru kita nak masuk perbincangan secara mendalam. So sekarang dah dapat tuan sekalian pada alif lam yang tidak ada alif lam tuan sekalian insya-Allah.
Okey, jom kita pergi pada yang alif lam dulu. Okay, so sekarang tuan-puan sekalian kita nak bincang secara mendalam apakah maksud Al-Alim dengan Al-Hakim. Okay. Yang saya harap tuan-puan sekalian, ayat ni mudah-mudahanlah akan menyebabkan kita makin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, seperti yang tuan-puan sekalian sudah sedia maklum, sebab saya tak nak ambil masa panjang untuk nak cerita the background of this ayat. Tuan-puan sekalian pun dah tahu kan background ayat ni pasal ada babak Allah ajar pada Nabi Adam tu, tapi tidak diajarkan kepada malaikat. Tapi bila Allah tanya malaikat, malaikat dia tak respon, kata dia tak tahu, tapi dia kata, aku tak tahu, malaikat kalau kau mengajarkan kepada aku sampai aku tahu. Kan? So itu statement yang kita selalu bacalah sebelum kita nak start kuliah ke apa ke. Ini prinsip kita dalam belajar. Saya takkan tahu apa-apa melainkan kalau Allah berkehendakkan untuk saya tahu. Tapi tuan-puan sekalian, tahu tak kenapa detik ataupun babak 32 ni ada? Kenapa Allah perlu bertanya malaikat satu soalan yang malaikat tak belajar lagi tentang perkara itu? Dia mesti ada sebab tau kenapa Allah nak buat benda tu. Kenapa Allah nak bertanya soalan itu dekat malaikat. Sedangkan tuan-puan sekalian, memang obviously dalam ayat ke-31 sebelum ini, Allah kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kata Allah ajarkan Adam benda tu. So what is the purpose? Kenapa Allah still tanya malaikat sedangkan obviously malaikat tak belajar lagi? Kenapa Allah takdirkan ada detik 32 ni, ada babak 32 ni mesti kena ada. Okay, for your information tuan-puan sekalian, kenapa ada babak 32 ni? Sebab dalam ayat 30 tuan-puan sekalian sebelum ini, kan ada babak malaikat bertanya kepada Allah. Waktu Allah nak ciptakan the first human being, iaitu Adam AS, masa Allah nak ciptakan Adam tu kan malaikat ada tanya soalan dekat Allah. Kan, tuan-puan sekalian mungkin dah tahu cerita ni, iaitu malaikat bertanya kepada Allah, adakah engkau, wahai Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah tu? Tuh. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kau nak buat satu makhluk yang akan buat kerosakan, yang akan buat pertumpahan darah, ya Allah? Kan malaikat bertanya soalan. Kan? Tapi jelas dekat sini malaikat bertanya soalan untuk istifham. Dia nakkan penjelasan, dia nak tambahkan kefahaman. Jauh sekali malaikat bertanya soalan untuk istihza, untuk menghinakan pengetahuan Allah pada waktu ini. Kan malaikat mesti pastinya tuan-puan sekalian satu makhluk yang sangat taat perintah Allah. Jauh pertanyaan malaikat ini kita nak sabitkan dengan malaikat pun pertikaikan Allah. Ini bukan soalan untuk pertikai. Ini soalan untuk nak menambahkan kefahaman. Boleh faham Sebab tu ada as-su'al lil istifham, ada as-su'al lil istihza. Istifham untuk faham, istihza untuk menghinakan ataupun memperolok-olokkan. Kan? Sebab ada orang yang bertanya soalan untuk memperolok-olok seperti mana orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Iaitu mereka bertanya, mata hadzal wa'ad? Bilakah hari yang kamu duk sebut-sebutkan ini akan berlaku? Hari kiamat lah, ini maksudkan. Bila hari kiamat tu? So diorang bertanya hari kiamat bila tu tuan-puan sekalian, bukan nak dengar sangat pun jawapan Nabi bagi tahu tarikh ke, Nabi bagi tahu akan datang ke. Dia bukan nak dengar benda tu. Tapi diorang bertanya soalan untuk nak menimbulkan syak dan ragu kepada apa yang Nabi Muhammad sampaikan. So jelas soalan itu tujuannya untuk memperolok-olok. Tapi malaikat tidak buat macam tu. Okey? So kembali. Jadi bila malaikat bertanya, tak salah pun sebenarnya bertanya pada waktu itu, tapi penutup bagi ayat 30, Allah respon kepada pertanyaan malaikat dengan menjawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tak tahu, wahai malaikat. Jadi di sini Allah nak ajar malaikat tuan-puan sekalian tentang I know everything, dan ada je benda yang kamu tak tahu tapi aku je tahu, wahai malaikat. Okey? So bila mana tuan-puan sekalian, itu adalah detik Allah menyedarkan konsep I know more than you. Itu konsep utama. Aku lebih tahu, aku tahu lebih daripada kamu. Itu adalah just a facts. Satu fakta. Tapi adakah pada waktu ini Allah sudah ajarkan benda ni kepada malaikat? Belum kan? Allah cuma bagi tahu facts yang perlu kita telan ataupun yang perlu malaikat telan pada waktu itu. Faktanya adalah aku lebih tahu daripada kamu. Tapi untuk mengajarkan fakta ini Allah sudah ajarkan ke belum kepada malaikat? Belum. Jadi untuk nak bagi proses transfer fakta ini berjaya diakarkan kepada malaikat, maka Allah perlu ajar.
Maka ayat 32 tadi tuan-puan sekalian, Allah nak ajar malaikat. Kan? Allah nak ajar malaikat tentang benda tu. Sorry, ayat 31. So ayat 31 tu ada babak kita nampak Allah nak ajar malaikat. So sebab itulah Allah ambil benda yang sama Allah ajarkan kepada Adam saja tadi tu. Allah pun kata faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Cuba kau namakan, kalau kamu ni golongan yang benar ataupun kamu ni golongan yang tahu, cuba kau namakan benda-benda yang telah aku ajarkan Adam tadi. Maka itulah babak kita akan tengok proses pembelajaran berlaku. Dan masa proses pembelajaran berlaku, tuan-puan sekalian, cuba tengok just how beautiful, sangat cantik malaikat duk respon pada Allah masa tu. Dia kata qalu, mereka sepakat mengata, bukannya seorang dua je yang just buat kesimpulan ni. Yang tu best kalau kita dapat detect jamak ke singular ke, kan. Bukan qala dekat sini, tapi qalu, maksudnya sekalian malaikat bersepakat sebulat suara menjawab. Ini tanda, tuan-puan sekalian, malaikat ini mereka belajar tu, tuan-puan sekalian, mereka sendiri pun ada, orang kata apa, ada suasana yang bagus. Just imagine kalau ada seorang dua je, satu dua malaikat je yang kata subhanak pada waktu itu. Satu dua malaikat je. Tapi Allah tak gambarkan satu dua malaikat yang berkata. Sekalian malaikat berkata, tuan-puan sekalian, bersetuju, bersepakat, memegang pada satu pendapat dan konklusi, subhanak, maha suci kamu ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, aku takkan tahu melainkan kalau kau mengajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Okey, saya nak fokus kepada alim dulu. Hakim belum lagi. Okey, alim dulu. So bila Allah kata alim, tuan-puan sekalian, ya betul lah kita boleh terjemahkan al-alim itu maksudnya yang maha mengetahui. Betul. Betul. Cuma tuan-puan sekalian, ingat tak saya kata Allah cuma bagi fakta dalam ayat 30. Ayat 31 Allah ajar. So apa kita belajar dekat sini? Al-alim, dia bukan semata-mata nak bagi tahu yang Allah tu maha mengetahui. Okay. Dia bukan semata-mata nak bagi tahu Allah tu maha mengetahui. Tapi Allah juga nak bagi tahu kepada kita, Allah tu tahu. So di samping Allah tahu, Allah pasti akan ajar. Kan? Sebab Allah itu yang terpaling tahu. Di saat kita tengok dekat dunia ni, tuan-puan sekalian, ada yang terpaling tahu dekat dunia ni. Contoh macam, pernah dengar tak istilah OST? Orang yang semua tahu. OST, orang semua tahu. Tuan-puan sekalian. I have faced this kind of person. Saya pernah jumpa orang-orang macam ni, tuan-puan sekalian, yang memang hidup dia ni kalau tanya soalan, tahu je belaka. Kan? Memang saya pernah jumpa orang macam ni. Yang paling kelakar, tuan-puan sekalian, saya pernah buat status dulu, pas back masa saya belajar kat EU lagi, tuan-puan sekalian. Saya saja je sebab kita ada jumpa kawan kita ni, memang kalau asal sembang dengan dia ni, tak pernah kita dengar kat telinga dia sebut tak tahu. Benda-benda hak mengarut pun dia tahu, tuan-puan sekalian. Tak dengar suara ustaz, maha mungkin saya seorang kot. Kan? Oh iya ke, tuan-puan sekalian? Tak dengar suara ke? Alamak. Okay je Ustaz. Mungkin kena adjust device masing-masing lah. Okay, cuba ajar device Atau masing-masing. line masing-masing yang masalah. Okay, come back to the story. OST tadi tu. Saya pernah cakap kat kawan saya dulu, tuan-puan sekalian, dia ni, saya nak bagi pengajaran kat dia lah, sebab kalau boleh janganlah kau ni asyik nak tahu je belaka. Bayangkan, tuan-puan sekalian, saya cakap kat dia kan, saja saya create satu benda yang tak wujud pun fakta tu, tapi nak tengok dia ni, dia still lagi tak nak cakap dia tahu benda tu. Saya cakap kat dia macam ni, fakta ni mengarut tak pernah wujud pun dekat dalam mana-mana Wikipedia ke Google ke, tak ada wujud pun dia. Saya kata, kau nak tahu tak? Kalau kita nak potong buah oren jadi manis, kita tak boleh potong secara vertikal. Kita kena potong secara horizontal. Fakta tu mengarut, tuan-puan sekalian. Mana pernah wujud? Tuan-puan sekalian, kalau buah tu dah masam, potonglah vertikal ke, potonglah horizontal ke, macam itulah rasa dia. Macam itulah rasa dia. Saya kata, kau nak tahu tak? Aku rasa kan macam nak potong buah, nak bagi manis, buah oren tu, kan kita bersegi kena kawinkan buah tu masam. Nak tahu tak bagaimana, kita kena potong horizontal, jangan potong vertikal. Tahu tak tahu sekali? Saya expecting dia akan kata, aku tak pernah dengar lah fakta ni. Saya expect dia akan cakap macam tu. Ataupun dia kata, aku tak tahu lah benda ni. Saya expect dia akan cakap macam tu. Tapi tahu saya tahu dia cakap apa? Aku dah baca dah benda ni. Faham tak? Aku tahu, aku pernah baca. Saya terkejut, tuan-tuan sekalian. Kau dah tahu? Kau dah baca? Oh, mana? Saya kata, mana yang kau baca? Aku pernah baca dah dulu dekat ada satu tempat tu. Nampak tak? Dia tak cerita pun dia baca kat mana. Lepas tu bila tanya dekat mana, tuan-puan sekalian, dia pun kata, ada aku pernah baca, aku tak ingat dah. Macam tu. Itu dialog biasa dia lah. Aku tak ingat aku baca kat mana dulu. Kan? So akhirnya, tuan-puan sekalian, orang macam ni susah tahu, tuan-puan sekalian, sebab dia selalu OST. Maka saya pun sebutlah, tuan-puan sekalian,
Sebenarnya fakta tu tak wujud pun. Kau type lah dekat dalam Google pun, kau takkan jumpa cara nak bagi buah tu manis, potong macam tu. Tak ada. Tak pernah wujud pun. Saya kata macam tu lah. So akhirnya tuan-tuan sekalian, dia menyedari benda tu. Okay, so di saat dekat dunia ni, ada orang yang OST terpaling tahu, tuan-tuan sekalian, dia ada juga setengah mereka ni memilih untuk, cukup seorang, aku seorang tahu cukup lah. Kan? Dia tidak ada semangat untuk nak mengajarkan kepada orang lain apa yang dia tahu. Kan? That's why kita akan tengok ada orang yang sangat-sangat, orang kata apa, inklusif, sampai tahap tuan-puan sekalian, apa yang dia, keep it to himself ataupun to herself. Dia simpan seorang-seorang. Dia belajar, dia peram benda tu seorang-seorang, dia tak kongsikan pada orang lain. Dan ni orang yang terpaling tahu ni. Tapi ada pula orang yang kononnya dia terpaling tahu, dia share. Tapi tuan-puan sekalian, dia share pula tanpa disiplin. Dia tunjukkan macam dia tu yang kononnya terpaling tahu dekat dunia ni, sampai tak ada orang yang betul, tak ada yang betul daripada orang lain. Semua dia je yang betul, tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia cerita pasal dia tu Al-Alim, tuan-tuan sekalian boleh tengok cerita sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, dia tu yang terpaling tahu, obviously, tapi Allah tak pernah lokek nak ajarkan kepada kita. That's why tuan-puan sekalian, bila kita buka surah Ar-Rahman, tanda Allah sangat sayang kepada manusia, Allah tak sebut yang pasal Allah cipta alam sekeliling, Allah cipta tumbuh-tumbuhan, Allah cipta lautan. Allah tak cerita benda tu dulu tau. Tapi bila Allah sebut Allah tu Ar-Rahman, sangat sayang kepada hamba-hamba dia, Allah kata directly lepas Ar-Rahman, ayat kedua Allah sebut Allamal Quran. Statement apa kita baca kat situ, tuan-puan sekalian yang nampak familiar dengan topik kita bincang? 32 Al-Baqarah, Alim dengan Allama. Sama tak sama? Sama. So, Al-Alimnya Allah itu bukan sekadar terhenti dengan kita memperakui pengetahuan Allah. Tapi dia kena bersambung dengan kepercayaan, bila Allah itu tahu, pasti Allah akan ajarkan kepada saya sesuatu. Itu baru kemas. Itu baru komplit memahami Al-Alim. Bukan sekadar kita kata, wah hebatnya Allah tahu semua benda. No, it's not complete yet. Kita kena lengkapkan dia dengan kepercayaan Allah will teach us something. Allah akan ajarkan kepada saya sesuatu. Dan Allah sebut benda yang paling priceless Allah akan ajarkan kepada manusia adalah, aku akan ajarkan kepada kamu Al-Quran. That's a very priceless thing yang Allah akan ajarkan kepada manusia. Itu Al-Alim. Sebab itulah tuan-puan sekalian, fakta dekat 31 Allah nak ajar malaikat untuk bumikan fakta tu dalam diri dia. Kan ada dua benda kan, dia bergabung kat 30-31. Satu, fakta Allah tahu. 31, Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tahu sesuatu. Just how beautiful ayat 32 ni datang. Dan tuan-puan sekalian, bila kita tengok Allah memisahkan dua ayat 30-31, kalau tuan-puan sekalian perasan tak, boleh je ayat 30-31 tu Allah letakkan sekali. Maksudnya tak sekali tu macam mana maksud saya, tuan-puan sekalian? Boleh je babak memberitahu fakta dan mengajarkan fakta itu letak je dalam satu ayat yang sama. Barulah nampak macam proses tu tahu aman seiring. Tapi kenapa mesti Allah pisahkan dua ayat untuk bagi tahu, satu Allah bagi tahu fakta, satu Allah ajarkan fakta. Kenapa ada babak beritahu satu, ajarkan satu? Kenapa dipisahkan dua benda ni? Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, bila terpisah dua benda ni, ia menggambarkan proses yang tak lama. Proses yang tak sekejap. Okay? Bila ada terpisah dua, bila diasingkan dua tempat, bagi tahu dengan ajar, maka tuan-puan sekalian, betul Puan Anisar Sila, dia melibatkan dua proses yang berbeza. Dan bila proses yang berbeza, apakah maksudnya juga tuan-puan sekalian? Dia melibatkan juga masa. Mana proses berbeza tuan-puan sekalian dalam satu masa? Dua proses yang berbeza, dia masa yang berlainan. Tak? Dua proses berbeza, dua masa yang berbeza. Jadi tuan-puan sekalian, dua benda kita dah bincang tadi. Satu, Allah tu tahu dengan Al-Alim. Allah juga akan mengajarkan kepada kita sampai kita tahu. Itu juga Al-Alim. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, kita kena bear in mind bila kita nak belajar ataupun kita nak tahu sesuatu, memang kita kena terikat dengan masa. Faham tak? Memang terikat dengan masa. Dan bila terpisah juga dua proses ni, tuan-puan sekalian, obviously kita akan nampak masa yang perlu kita terikat tu bukan masa yang sekejap.
Masa yang kita kena terikat itu adalah masa yang panjang, tuan-puan sekalian. Masa yang panjang. Jadi tuan-puan sekalian, kalau itulah sunnah sebuah al-alim, itulah hakikat kefahaman al-alim, ada Allah tahu, Allah akan ajar, patut terikat dengan masa yang panjang. Maka cuba kita tengok tuan-puan sekalian, our study nowadays. Macam mana kita belajar pada hari ini? Satu, masa kita belajar, ada tak kita letakkan kepercayaan bahawasanya Allah tu yang terpaling tahu? Satu. Ada tak kepercayaan kita nombor dua, kita yakin Allah akan ajarkan kepada aku sesuatu? Dan yang ketiga, kita be in the process or not? Kita berada tak dalam proses tu, dan kita bersabar tak dengan masa yang panjang dalam proses tu? Satu, insya-Allah kalau kita masuk ke akidah tauhid boleh settle. Nombor dua pun insya-Allah tuan-puan sekalian, masuk ke akidah tauhid pun boleh settle. Tapi yang ketiga tu tuan-puan sekalian dia mencabar sikit. Setuju tak? Hari ni insya-Allah ramai orang boleh percaya. Tapi untuk dia menjalani proses tu, ramai orang akan cepat nak keluar. Dia tak nak berada dalam proses Allah nak corak dia dalam proses nak mengajarkan itu. Sebab belajar ni masa. Mana boleh kita tuan-puan sekalian hari ni nak against konsep asal pembelajaran. So kalau hari ni ada cubaan untuk nak meringkaskan pembelajaran, kononnya itulah cara untuk nak memberikan, untuk transfer pengetahuan, bagi saya dia dah lari daripada konsep asal belajar tu sendiri. Nampak tak? Ringkaskan masa, kononnya akan berlaku transfer of knowledge, exactly, dan kita nampak itu holistik. The transfer of knowledge itu berlaku holistically, berlaku dengan keadaan holistik, dengan cara konsep ringkaskan masa. Saya rasa itu tak kena tu. Dia tak kena. Kalaulah benda tu boleh diringkaskan tuan-puan sekalian, maka saya percaya Al-Quran tak perlu turun tu 23 tahun dekat Rasulullah. Kalaulah masa tu tak diperlukan, masa tu tak penting tuan-puan sekalian. Tak perlu Quran turun 23 tahun. Cukup Allah turunkan 2-3 jam je Quran tu kat Nabi. Kan? Cukup 6,000 lebih ayat tu 2-3 jam je. Settle. Kan? Tapi kenapa 23 tahun? Dan setiap proses pembelajaran tu tuan-puan sekalian, ada benda yang berkait dengan jiwa dan pengalaman hidup. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, 3 benda ni yang kita kena faham dengan al-alim. So bila malaikat menyebutkan innaka antal alimul hakim dekat sini tuan-puan sekalian, it's not just kita percaya yang 2 benda kat atas tadi yang saya bincang tadi. So ada juga elemen yang ketiga ni. Sebab itu bila tuan-puan sekalian jumpa ayat-ayat yang mengandung perkataan ta'lim ataupun ya'lamun ke tuan-puan sekalian, wa'allama ke, semua itu mesti melibatkan masa. Dan masanya panjang. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau kita nak tadabbur sikit lah, tuan-puan sekalian cuba tengok zaman sekarang ni, stamina mendengar manusia sudah berkurangan. Stamina belajar manusia pun sudah berkurangan. People nowadays going digital, manusia suka sekarang ni di akhir zaman ni, manusia pergi kepada arah digital dan semuanya nak perlu divisualkan, tak boleh semata-mata bagi tahu dan ajarkan secara direct. Semua benda perlu diringkaskan, tak boleh nak bincang panjang-panjang, tak boleh nak bincang lumat-lumat, sebab kononnya katanya apa tuan-puan sekalian, bosan. Kan? Bosan. Jadi tuan-puan sekalian, di sinilah kita kena kembalikan. Sebab itulah bagi saya dengan Ustaz Syarif pernah bincang benda ni. Sebab bila kita tengok arus TikTok, arus Instagram, Reels pada hari ini tuan-puan sekalian, yang selalu menyebabkan pendakwa-pendakwa hari ini stres. Kononnya bila kita tak berjaya nak meraihkan minat anak muda ni, kita nampak macam kita ni gagal. Bagi saya, para ulama dan para pendakwah pada hari ini, dia kena ada satu sikap, dia yang mencorak zaman, bukan orang corak dia. Kan? Kalau tengok tuan-puan sekalian, Nabi 23 tahun, tuan-puan sekalian, siapa corak siapa? Orang sekeliling corak Nabi ke ataupun Nabi yang corak orang sekeliling? Kalau Nabi ikut rentak orang sekeliling, tuan-puan sekalian, nescaya banyak benda tak sampai. Banyak benda tak sampai. So pendakwah dia kena mencorak zaman, bukan zaman corak dia. So benda yang asal lah, benda yang asli perlu dikembalikan. Benda yang dikatakan tak sihat, kena diisytiharkan benda itu tak sihat sampai bila-bila. Yelah nak meraihkan trend, boleh nak meraihkan trend tuan-puan sekalian. Cuma jangan kita selesa untuk dia berterusan. Sebab kalau pendakwah sendiri mengiyakan dan dia membiarkan, dia selesa dengan keadaan tu, percayalah,
Sekarang ni 2023 tuan-puan sekalian, orang suka dengar ceramah seminit. Tapi believe me tuan-puan sekalian, tak mustahil satu hari nanti, kalau pendakwah pun selesa dengan keadaan sebegitu, satu hari nanti, orang seminit tu pun dah kira lama dah tuan-puan sekalian. Jangan terkejut lepas ni ceramah perlu sampai ke 10 saat je. 10 saat je. Kan? So, kita kena pergi kepada apa yang sepatutnya. Jadi, ya betul meraihkan trend boleh, tetapi gunakan trend itu untuk menyedarkan kita hanya akan dapat tahu sekelumit saja dengan masa yang sedikit. So, boleh follow trend. Tapi bagi tahu benda itu bukan perkara yang keseluruhannya, itu adalah cuma yang sekelumit saja. Kupasan ilmu Allah. Yang dikatakan oleh Allah sendiri tuan-puan sekalian. Baca ayat 109. Al-Kahfi itu pun bukti tuan-puan sekalian. Allah kata, kalau nak compare ilmu Allah dalam Al-Quran ni, nak dibandingkan kalau lautan tu jadi dakwah nak tulis ilmu Allah SWT. Allah kata mana? Diganti dengan yang baru pun tuan-puan sekalian, tak boleh nak habis. Dalam ayat yang lain kata Allah digantikan dengan 7 kali. Allah spesifik. 7 lautan dunia diganti-ganti tuan-puan sekalian. Habis 7 lautan tu pun still tak cukup nak tulis ilmu Allah. Jadi kalau itulah ilmu tuan-puan sekalian daripada Al-Quran, daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, so adakah kita nak kata okay, we can transfer all the knowledge within 1 minute to 30 second? Is it possible? Tak boleh. Tak boleh tuan-puan sekalian. Akhirnya Nabi yang 23 tahun tuan-puan sekalian mendapat wahyu daripada Allah pun tuan-puan sekalian, sampai ke sudah Nabi tak boleh nak hack, tak boleh nak bagi tahu bilakah tarikh kiamat tu sendiri. So still ada ilmu yang Allah hiddenkan kepada Rasulullah walaupun 23 tahun Nabi dapat Quran. Tu orang dapat Quran tu pun ada still ada ilmu yang Allah hiddenkan kepada Nabi. Betul tak tuan-tuan sekalian? Itu setara 23 tahun tu. Transfer of knowledge berlaku 23 years, still ada ilmu yang still Allah hidden pada Rasulullah. Kita macam mana kita nak explain benda ni? So adakah kita masih lagi nak mengiyakan zaman yang sekarang ni berlaku dan kita selesa dan membiarkan ia terus berlarutan? Tak boleh. Tak boleh tuan-puan sekalian. Kita kena kembali kepada asal. Okay? Sebab itulah tuan-puan sekalian, perbincangan Al-Alim ni tuan-puan sekalian dia tidak semata-mata dengan kepercayaan, tapi dia mesti dengan tindakan. Itulah orang kata tuan-puan sekalian menghidupkan nama-nama Allah dalam diri kita. Menghidupkan nama Allah ni bukan sekadar terhenti pada sebuah kepercayaan. Oh, I believe. No, it's not just a belief. Tapi dia perlukan kepada apa tindakan dan apa susulan selepas kamu percaya. Susulannya adalah kalau kamu yakin Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui, dan you know that you are jahil, kamu ni banyak benda tak tahu lagi, so belajar. So patutnya dengan mengetahui Allah itu Al-Alim tuan-puan sekalian, maka kita patutnya tadaburnya apa? Kita paling banyak lagi rasa nak belajar. Kita kena rasa semangat lagi nak belajar. Bukan yang tahu Allah tu Maha mengetahui, wallahu a'lam, kita full stop. Biarlah Allah lebih tahu. Kan? Hari ni tuan-puan sekalian, cuba tengok. Hari ni orang sebut wallahu a'lam saja tuan-puan sekalian, rohnya pun hilang. Akhir zaman orang sebut wallahu a'lam, roh wallahu a'lam tu hilang. Kan, sebab apa? Kononnya macam wallahu a'lam ni seolah-olah dijadikan sebagai satu skrip untuk just nak melepaskan diri bila tak tahu. Kan? Betul tak? Bila tengok orang asal dengan soalan-soalan yang tertentu, dia tak tahu nak jawab apa. Dia bukan guna wallahu a'lam tu dengan kepercayaan betul-betul Allah tu tahu. Tapi sebut wallahu a'lam tu sebab dalam pada diri je. Wallahu a'lam lah untuk benda tu. Tak, dia sebut masa tu pun dia cemarkan dengan sekadar untuk lepas diri. Tetapi bukan betul-betul nak bagi tahu yang Allah tu Maha mengetahui lebih pada dia. Nak tahu wallahu a'lam yang tu dia macam mana tuan-puan sekalian, cuba tengok pemuda Al-Kahfi bila sebut wallahu a'lam. Bila dia bangun daripada tidur tuan-puan sekalian, kan dibincangkan qalak apa? Kam labith, berapa lama kita tidur. Bila duk bincang satu hari ke separuh hari, akhirnya tuan-puan sekalian dia buat kesimpulan, ada seorang sahabat tu bagi tahu, qalu rabbukum a'lam bima labithtum. Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Tapi adakah kawan tu tadi tuan-puan sekalian, lepas dia sebut Tuhan lebih tahu berapa lama kita tidur, dia terhenti sekadar kat situ? Dia sekadar nak menutup mulut-mulut orang-orang yang teruskan perbincangan sia-sia? Tak. Wallahu a'lam masa itu disebut tuan-puan sekalian dengan ada tindakan susulan. So what's next? What's next? Kita tak boleh berhenti belajar. Sebab itu lepas dia sebut wallahu a'lam tuan-puan sekalian, apa dia buat? Pergi pasar beli makan.
Kau kena pergi ke sana dalam keadaan berjaga-jaga, jangan sampai orang boleh hidu keberadaan kau, dan kau adalah pemuda Al-Kahfi. Buatlah apa cara pun, waliyatalattaf. Nampak tak? Lepas sebut wallahu a'lam, teruskan proses pembelajaran. Kan, teruskan proses pembelajaran. Pergi sana, dekat tengah-tengah bandar tuan-puan sekalian, tengok tuan-puan sekalian, apa skrip yang mereka ulang dekat tengah-tengah bandar untuk beli makanan tu. Tanda proses pembelajaran tu tengah berterusan. Tadi masa kawan yang tengah duk rancak berbincang, satu hari, separuh hari, satu hari, separuh hari. So mungkin bila kawan tu sebut wallahu a'lam tu macam kena sentak tuan-puan sekalian. Tapi dengar wallahu a'lam tu bukan berhenti pembelajaran tapi penerusan pembelajaran. Cuba tengok dekat tengah-tengah bandar tuan-puan sekalian, masa orang duk teka-teka, berapa orang yang pemuda Al-Kahfi ni? Saya quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, kan? Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dia pun duk teka-teka, orang bandar duk teka, 3 orang kot, yang keempat tu anjing. No, 5 orang. Yang keenam tu anjing. No. 7 orang. Yang ke-8 tu anjing. Tapi tuan-puan sekalian, cuba baca lepas tu. Tadi kita dengar masa dekat dalam gua, dia orang sebut tentang Allah lebih tahu. Tapi masa dia orang nak respon, teka-teka orang-orang bandar tentang berapakah pemuda Al-Kahfi, apa skrip sekali lagi dia orang nak ulang tuan-puan sekalian? Dia kata, apa benda tuan-puan sekalian? Sama tak? Dia ulang benda yang sama tak? Dia kata benda, Qur Rabbi a'lam. Betul? Tadi dia kata qala rabbukum a'lam. Tapi dalam ayat ni, dia kata Qur Rabbi a'lam bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. See? Maksudnya wallahu a'lam tu bukan full stop. Bukan berhenti belajar. Wallahu a'lam initiate you to further your study. Untuk lanjutkan pembelajaran kamu. So itu tanda wallahu a'lam tu betul-betul membekas kat hati kamu, bukan sekadar kata Allah a'lam, matikan semangat belajar, Allah lebih tahu. Dan settle. Anda nak terus belajar terpuaskan berhadapan dengan situasi orang duk teka bilangan pemuda Al-Kahfi, dia orang boleh kata wallahu a'lam balik. Itu baru penerusan. Nak mengukuhkan wallahu a'lam dalam jiwa tu. Kan? Terpuaskan boleh capture ni. Saya pun tak pernah discuss dalam ini terpuaskan wallahu a'lam, tapi tu saya kata this is how al-alim can go. Perbincangan al-alim pergi. Kan? Kan? Illa qalilah lah sekali tu, ma ya'lamuhum illa qalil tu. Mereka kalau kamu nak tahu juga, kami ni sikit je. Kan kami ni sikit. So itulah tuan-puan sekalian al-alim. So saya tak nak tuan-puan sekalian, kita hari ni membaca je ayat-ayat yang terkandung kalimah al-alim ataupun alim sahaja, alim itu, kita sekadar ada kepercayaan. Tapi dia mesti membuahkan tindakan. Dia mesti membuahkan tindakan. Seperti mana tindakan pemuda Al-Kahfi itu menggambarkan kepada kita, dia tak berhenti belajar. Bila dia dapat tahu Allah tu maha mengetahui, Allah nak ajar, maka dia tak akan berhenti belajar. Dia akan berlama-lamaan rasa nak belajar tu tuan-puan sekalian. Kalau kita buat kesimpulan, aku malas belajar, itu bukan orang yang meresapkan semangat al-alim dalam jiwa dia. So kena bina semangat al-alim dalam jiwa kita tuan-puan sekalian. Boleh? So itu al-alim tuan-puan sekalian. Kepada kita ni, 10 minit lagi tinggal. 10 minit tuan-puan sekalian. Bawa al-alim kita berbincang al-alim tuan-puan sekalian. Okey. So sekarang antal alim, kita nak bincang hakim pula. Okey. Al-alim tadi kita kata Allah tu tahu. Tapi al-hakim pula tuan-puan sekalian, kita nak kata apa? Kalau saya tutup skrin ni sebab rasanya boleh kita buka skrin, tak masalah. Okey, al-alim tu al-alim maha mengetahui. Al-hakim kita nak terjemahkan apa tuan-puan sekalian? Saya dah buka kitab ni tadi tuan-puan sekalian, baru saya find out something yang boleh differentiate dengan very well. Dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Kathir apabila membezakan apa itu al-alim dan apa itu al-hakim. Sebab hari ni kita duk campur je, kita rasa al-alim pun jenis-jenis macam maksudnya pandai, al-hakim pun kita faham dia punya maksudnya jenis-jenis macam nak bagi tahu yang Allah tu pandai, Allah tu cerdik. Kan? Tapi adakah sama? Kita betul-betul Puan Saripah kita kata al-hakim tu bijaksana, tapi apa yang betul-betul boleh membezakan di antara tahu dengan bijaksana? Kan? Tadi kita nampak dengan al-alim tu saja kita rasa macam superb dah pengetahuan Allah ni. Kan? Superb dah ilmu Allah tu. Tapi dengan al-hakim tu dia bawa version apa pula? Kalau tadi tentang pengetahuan, al-hakim tu dalam aspek apa? Kalau dalam aspek pengetahuan juga, so what's the need? Apa keperluan Allah sebut al-hakim kat situ? Kalau konteks ni masih lagi tentang pengetahuan. Kalau Puan Lisa kata apa?
all knowing, all wise kalau in English, meletakkan ilmu pada tempatnya. Okey, betul juga. Salah satu poin yang sangat menarik. Okey, kalau saya bacakan dekat sini dalam bahasa Arab ni tuan-puan sekalian Okey, saya mulakan dengan dia sebut kat sini Al-Alim. Okey. Okey, ni kata Ibnu Kathir tuan-puan sekalian, Ibnu Kathir dan kasih dalam tafsirnya Al-Quranil Azim. Dia kata apa? Al-Alim bikulli syai'. Maksudnya bila sebut Al-Alim itu dia menyebut dia apa? Dia menggambarkan tentang pengetahuan terhadap semua benda. Bikulli syai'. Setiap sesuatu. Pengetahuan terhadap setiap sesuatu. Tetapi Al-Hakim fi khalqika wa umurika wa fi ta'limika ma tasha'u wa mana'ika ma tasha'u lakal hikmah fi dhalik wal adl at-tam. Okey, apa maksud dia? Dia kata Al-Hakim tu pula kepada makhluk, pada urusan makhluk, pada urusan makhluk, pada urusan pengajaran kepada makhluk, dan juga terpuaskan pada urusan penentuan hikmah kepada makhluk. Sebelah ada 3 benda yang disebutkan oleh Ibn Kathir. Pertama, dari sudut pada urusan makhluk. Yang kedua, pada urusan pembelajaran makhluk. Yang ketiga adalah pada hikmah pembelajaran itu sendiri. So ada 3 benda dekat situ. Jadi tuan-puan sekalian, apa kita faham dekat sini? Maksudnya kalau kita sebut Al-Alim tadi, dia fokus kepada Allah tu mengetahui semua benda. Tetapi Al-Hakim tuan-puan sekalian, Allah tu tahu juga ceritanya. Tapi Allah tahu dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk yang lebih spesifik. Faham tak? Contoh, kalau kita katakan, kita kata macam mana? Librarian, perpustakawan kan? Pustakawan, tuan-puan sekalian, dia ni jaga buku. Kan? Kalau tuan-puan sekalian tanya dekat dia, mana saya nak cari buku kitab Tauhid, contoh. Dalam bahasa Arab, contoh, kita pergi ke library tu, tanya dia, boleh tak tunjukkan saya mana buku-buku yang cerita pasal Tauhid, dan buku tu dalam bahasa Arab, contoh. So, dia boleh tunjuk tak, tuan-puan sekalian? Pustakawan dia tunjuk tak, tuan-puan sekalian, buku? Boleh kan? Tapi tuan-puan sekalian, dia boleh cerita tak apa dekat dalam buku tu? Tak boleh kan? Dia mungkin tuan-puan sekalian tahu di manakah lokasi buku. Dan mungkin juga dia tahu tentang sedikit sinopsis tentang buku tu. Buku ni bagus tuan untuk tuan nak mengenali sifat 20 ke contoh kan. Dia ceritalah benda-benda tertentu. Dia ceritalah apa gist of that books. Tapi untuk cerita detail, pengetahuan lebih mendalam tentang buku, dia mungkin tak tahu. Kan? Jadi Allah SWT, dia bukan nak kata dia macam makhluk, saya bukan macam tadi macam tak kena, tapi nak bagi tahu tuan-puan sekalian, macam librarian ataupun pustakawan, dia tahu semua. Tapi tentang pendetailan terhadap sesuatu, how it goes dan apakah output yang terhasil, itu bukan itu dia tak tahu. So dia mungkin tahu mana lokasi buku dan apa, cerita sikitlah tentang buku tu. Tapi keseluruhan tentang buku, apa output yang akan terhasil lepas orang baca buku, dia takkan tahu. Jadi Allah nak bagi tahu Al-Alim tu Allah tahu dari sudut pengetahuan. Tapi Al-Hakim pula lebih kepada urusan lepas pengetahuan tu berlaku. Contoh tuan-puan sekalian saya bagi tahu tuan-puan sekalian, Allah tu satu, Allahu Ahad. Kan saya kata ilmu saya nak bagi tahu Allahu Ahad, Allah itu Esa. Kan tuan-puan sekalian pun duk dengarlah ilmu saya duk sampaikan ni, Allah tu Esa. Tapi output yang terhasil, saya boleh tahu tak tuan-puan sekalian? Saya boleh baca tak apa yang tuan-puan sekalian duk rasa bila saya bagi tahu dekat tuan-puan sekalian, Allahu Ahad tu? Ada orang, Allahu Ahad. Okay, next. Dia tak rasa apa. Ada orang bila dengar Allahu Ahad itu tuan-puan sekalian, dia rasa macam, oh hebatnya Allah mengurus takbir alam semesta ini dalam keadaan tunggalnya dia, esanya dia. Tak perlukan pembantu. Nampak tak? Sebab itu, dalam Al-Quran, Allah sebut, you can hear from one person. Tapi, daripada satu orang yang kamu dengar ni, kamu boleh hasilkan banyak sangat pandangan. Surah Al-Mulk lah tuan-puan sekalian, kalau kita baca kan. Surah Al-Mulk, perasan tak? Bila Allah kata bab pendengaran, as-sam'a, singular. Kan? Tapi bila Allah sebut tuan-puan sekalian tentang apakah yang akan terhasil, as-sam'a, al-absar, wal-afidah. Betul tak?
Macam ayat dah tu permulaan surah Al-Mulk tu yang ada as-sam'a wal absar wal afidah tu. Macam mana ayat dah? Ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Macam mana permulaan ayat tu? Kepala ayat. Tapi ada Allah sebut ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. 3 benda Allah sebut dekat situ. Pertama adalah pendengaran, kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah perasaan. Tu pasal perasaan tak? 3 benda yang wa asirru qaulakum bukan wa asirru Qul huwallazi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Okey, ayat tu. Tu pasal 3 benda yang Allah sebut ni, pendengaran Allah sebut dalam singular. Penglihatan dan perasaan Allah sebut dalam sebutan plural. Perasan tak? As-sam'a singular. Al-absar plural. Afidah plural. Perasan tak? Kenapa dalam satu ayat ada 2 bentuk yang berbeza? 3 panca indera, 3 benda yang Allah berikan kepada manusia dalam penciptaan. Pendengaran, penglihatan, perasaan. Tapi kenapa pendengaran satu, penglihatan dan perasaan jamak, plural? Apa kaitan dengan benda tadi? Sebab itulah yang Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Di saat Allah tahu, manusia mungkin boleh dengar daripada satu pihak, tapi pandangan-pandangan yang terhasil, perasaan-perasaan yang terhasil, mungkin benda itu bersifat individu, tapi Allah kata, aku Al-Hakim. Aku tahu setiap satu-satu benda, pandangan-pandangan yang muncul daripada satu pendengaran itu tadi. Aku juga maha bijaksana mengetahui apa perasaan-perasaan yang muncul daripada satu pendengaran itu tadi. Saya bagi contoh lagi membumi lah tuan-puan sekalian. Saya seorang je kan cakap malam ni kan? Perasan tak? Saya seorang yang cakap. Tuan-puan sekalian, tapi ada lah tadi Kak Halina ada sebut, cakap sikit tadi kan. So basically yang dominan dekat dalam kelas malam ni saya seorang yang cakap. So tuan-puan sekalian mendengar daripada satu individu yang sama kan? Seorang je yang cakap tuan-puan sekalian malam ni. Tapi tuan-puan sekalian percaya tak percaya, habis kelas ni bila saya kata tasbih kafarah wa salatul asri lepas ni tuan-puan sekalian, berapa orang yang ada malam ni? 54 orang tuan-puan sekalian pada malam ni akan ada 54 pandangan pada saya malam ni. Betul tak? Takkan tuan-puan sekalian confident ke semua akan ada pandangan yang sama dengan tuan-puan sekalian pada malam ni? Percayalah tuan-puan sekalian, akan ada banyak pandangan yang terhasil dekat sini. Daripada satu kuliah yang sama, daripada individu yang sama tuan-puan sekalian dengan tuan-puan sekalian pada malam ni, akan ada banyak pandangan. Dan begitu juga perasaan. Aku tak suka Ustaz ni, next kalau boleh JAA jangan panggil lagi ya. Contoh ada yang bercerita macam tu. Kan? So ada orang kata, baguslah, boleh panggil lagi ni, boleh bincang lagi ni. Yang tak bagus tu kata, Allah Ustaz, kompleksnya, detail betul malam ni. Gitulah tuan-puan sekalian. So nak kata pandangan boleh berbeza, penglihatan boleh berbeza, walaupun dengar daripada satu sumber yang sama. Kan? Zaman Nabi dulu tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad menyampaikan Quran yang sama je pun. Tapi ada yang beriman, ada tak beriman. Nampak? So al-alim itu pada pengetahuan Allah, tapi bijaksana itu lebih kepada what's happen next. Apa yang berlaku lepas kamu dapat ilmu tu. Perasaan kamu, aku tahu. Aku bijaksana. Dia spesifik, dia tahu lebih detail. Sebab itulah tadi kita baca terjemahan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, fi khalqika wa umurika, next level after transfer of knowledge happen. So detik tu pun Allah kata Allah is all knowing. Aku bukan sekadar tahu ilmu, tapi apa tentang ilmu, apa lepas ilmu, semua aku yang tahu. Kan? Kita mungkin tahu tentang ilmu, tapi lepas ilmu kita tak tahu. Allah tahu sebelum ilmu, tentang ilmu, selepas ilmu. Itulah gabungan Al-Alim dengan Al-Hakim. Kan? Ada orang belajar ilmu berpuluh-puluh banyak benda tu pas dia belajar ilmu, tapi satu benda pun tak ada amal dia. Satu benda pun tak ada praktis. Kan? So adakah Allah akan membiarkan orang yang ada ilmu tapi tak amal tu begitu saja? So dia mungkin boleh bagi tahu dekat orang, saya tak tahu benda ni, saya tak pernah belajar benda ni. Dia boleh cerita kat orang benda tu, tapi Allah tahu dia tahu, dan Allah tahu dia tak amal pada benda yang dia tak tahu, benda yang dia tahu. Sebab tu tuan-puan sekalian, tak ada orang boleh terlepas daripada Allah punya hukuman. Sebab itu daripada kalimah Al-Hakim boleh wujud kalimah yang tuan-puan sekalian juga familiar, hukum. Mai mana tuan-puan sekalian Allah menghukum manusia tuan-puan sekalian? Daripada mana hukuman tu datang? Daripada Al-Hakimnya Allah SWT lah. Sebab Allah tahu pasca transfer ilmu tu berlaku. So kita ingatkan dekat akhirat nanti kita boleh kata, saya tak pernah belajar benda ni, maka lepaskan saya sebab saya tak tahu. Allah kata, no, kau tahu. Aku tahu lepas ilmu tu. Sebab aku tahu lepas ilmu tu, maka aku berhaklah hukum kamu sekarang. Okey. Correct? Puan sekalian? Itu Al-Hakim. So, kalau saya boleh katakan terpuaskan dalam bahasa mudah pada malam ini, Al-Alim itu 3,
dia bercerita pasal pre sebelum transfer of knowledge happen. Al-Hakim adalah selepas transfer of knowledge happen. So Allah conquer kedua-dua keadaan itu. So tuan-puan sekalian, memang kita ni hopeless sangatlah depan ilmu Allah SWT sebab Allah conquer dua-dua keadaan. Sebelum selepas Allah cover. Kita nak lari mana? Kan? Kita mungkin boleh tahu pengetahuan, itu pun masa fasa Al-Alim. Tapi tuan-puan sekalian, lepas Al-Hakim tu kita tidak tahulah tuan-puan sekalian. Kan kita susah. Sebab itulah orang yang berjaya practice knowledge, kan, orang yang berjaya untuk nak mencerna ilmu yang dia dapat dan buat kesimpulan-kesimpulan dan output-output yang bagus, dipanggil hakim dekat muka bumi ni. Tahu tak tuan-puan sekalian? Hakim mahkamah tuan-puan sekalian, sebelum dia buat satu conclusion, satu keputusan, dia kena dapat knowledge dulu. So dia bagi fakta kes, dia bagi ni, bagi tu, tuan-puan sekalian. Maka tuan-puan sekalian, bila dia dapat semua knowledge tu, dan dia buat kesimpulan, okey, berdasarkan penghujahan daripada kedua-dua belah pihak, maka saya memutuskan ni keputusan dia. Nampak tak? So hakim tu kerja dia apa? Pasca knowledge. Lepas knowledge tu. Tu kerja hakim. Kan? Bukannya sebelum, pasca tu. Hakim dia takkan cerita pasal tuan-puan sekalian, dia akan cerita, dia takkan ajar ilmu. Tugas dia buat keputusan je. Pasca ilmu. Sepatutnya tuan-puan sekalian, kalau kita nak cuba membumikan Al-Hakim juga dalam jiwa kita, so pastikan ilmu-ilmu yang kita dapat dengan konsep Al-Hakim tu, Al-Alim tu tadi, kita berjaya membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan-keputusan yang betul dalam kehidupan kita. Itu baru orang yang nak menjiwai Al-Hakim dalam hidup dia. Al-Alim belajar sungguh-sungguh. Al-Hakim adalah orang yang cuba nak berusaha menjaga keputusan dan konklusi kesimpulan dalam kehidupan dia. Itulah orang yang Al-Alim dengan Al-Hakim. Ustaz, Silakan Kak Syida. kalau Kak Syida boleh bagi sikit apa yang Kak dapat tadabbur tu. Al-Hakim tu kita ibaratkan macam timbang tara lah dalam diri kita. Dengan ilmu yang kita dapat dan kita praktikkan. Praktikkan lah. Tapi sebelum tu kita kena, orang kata untuk jadi seorang yang hakim tu, dan yang berilmu tu kita kena ditimbang tara. Apa yang kita dapat, apa yang kita nak applykan dalam kehidupan kita seharian lah, Ustaz kan. Rasa macam itulah apa yang kita dapat malam ni Ustaz. Al-Hakim tu kan. Pasal timbang tara, saya rasa dia tak berlaku dekat, kalau dia tidak termasuk dalam perbincangan Al-Hakim. Dia termasuk dalam perbincangan Al-Alim. Kalau nak timbang tara punya perspektif. Timbang tara tu dekat Al-Alim. Saya punya pendapat dekat Al-Alim. Kenapa saya katakan sedemikian? So bila kita be in the process, kan ada masa yang panjang kan. Masa yang panjang itu bukan semata-mata kita kata okey saya kena lanjutkan pengajian saya daripada 4 tahun ke 6 tahun lah kot. Daripada 6 tahun ke 10 tahun lah kot. Bukan itu yang saya maksudkan. Masa yang saya maksudkan di sini adalah apapun jumlah masa itu, kita gunakan untuk mematangkan kita punya ilmu. Matang. Sebab itu tuan-puan sekalian, makin lama kita belajar, dia bukan semata-mata kita rasa kita banyak pengetahuan. Tapi makin lama kita belajar, kita sebenarnya makin matang. Sebenarnya. Betul tak? Sehingga menyebabkan, bila kita makin lama belajar, kita makin matang. Bila kita toleh ke belakang balik, pada benda yang pernah kita belajar sebelum ini, yang mana sebelum ni, masa kita belajar masa hari tu, kali pertama kita belajar, kita punyalah rasa Allah payahnya lah. Nak bagi lebih contoh mudah, dulu nak belajar 6 darab 9, kawan sekalian. Belajar darab, kawan sekalian. Dulu. Masa mula-mula berkenalan dengan simbol yang X tu. Allah, kita punya kalut gelabah jumpa simbol darab tu, Allah. Tuhan je tahu. Dulu. Masa mula-mula belajar. Sebab kita dah biasa dah main tambah tolak je. Tiba-tiba pak tukar jadi darab Allah. Tiba-tiba ada pula bahagi sempang titik atas bawah. Lagi gelabah. Dulu. Tapi bila kita belajar lagi lama tuan-puan sekalian, kita berkenalan pula naik level sikit, belajar pula nombor negatif, lepas tu kita belajar pula dy dx dekat AddMath tuan-puan sekalian. Kita dah tak kalut dah tengok darab bahagi. Darab bahagi tu tak apa, kita rasa macam kacang je. Sebab seiring tempoh yang lama kita belajar tu tadi, dia bukan sekadar meningkatkan knowledge dan pengetahuan, tapi kematangan. Kematangan tu yang kita perlukan untuk buat timbang tara Kak Syida. Matang tu.
Matang tu yang berfungsi untuk kita buat timbang tara tu. So Al-Hakim ni fasa untuk execution lah bagi saya. Fasa untuk kita praktis dah. Fasa buat kesimpulan, fasa buat keputusan. Kan? So Allah bagi tahu bukan sekadar ilmu yang kau tahu je aku tahu. Allah juga tahu apakah kesimpulan yang akan terhasil lepas kau dapat ilmu benda tu. Itu Al-Hakim. Kesimpulan-kesimpulan kita buat, perasaan yang kita buat, pandangan yang terhasil, semua Allah tahu. Itulah Al-Alim dengan Al-Hakim. Kan? Sebab, okey, kalau saya nak bagi tahu last, dah terlebih masa ni tuan-tuan sekalian. Berapa kali last dah ni? Kan? Last daripada saya, kita kembali pada cerita malaikat tadi kan. Mestilah tuan-tuan sekalian, saya tak tahulah tuan-tuan sekalian. Cuba letakkan diri kita dekat tempat malaikat. Malaikat ni adalah satu makhluk yang sangat taat perintah Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala respon soalan malaikat tu dengan aku lebih tahu daripada apa yang kau tahu. Tuan-tuan sekalian nampak statement macam ni pada sisi malaikat macam mana? Satu memanglah malaikat ni akan tunduk pada Allah, ya betul, Allah tu lebih tahu daripada saya. Tapi selaku hamba yang taat dengan respons begitu, mestilah dia akan rasa macam, aku buat salah kot. Salah kot. Tak, sepintas lalu kita boleh fikir macam, macam wrong step lah pula ambil bila bertanya tadi tu. Patutnya benda ni aku sedar lama dah, Allah tu maha tahu. Macam salah langkah lah pula. Kan? So, tuan-tuan sekalian, Allah SWT, dia tidak mahu judge that thing sebab naluri, standard, firasat yang terhasil daripada orang soleh itu memang begitu, dia akan bertanya soalan. Cuma Allah, tuan-tuan sekalian, bila dia bagi tahu innaka antal alimul hakim dalam ayat apa tadi? 32 32 tuan-tuan sekalian. Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, lepas Allah sedang nak ajarkan konsep tu dekat 31, konsep Allah lebih tahu tu, Allah juga tahu tuan-tuan sekalian, bila Allah kata Al-Hakim tu, apa perasaan kamu selepas aku ajar benda tu? Faham tak? So mungkin tadi kalau kita, wallahu alam lah apa yang malaikat rasa, saya tak tahu apa tuntasnya. Tapi kalau saya kat tempat malaikat tu tuan-puan sekalian, selaku yang sangat taat, yang rapat dengan Allah, dengan respons begitu kita mungkin akan tersentak dan akan berfikir, aku macam buat salah ni. Macam tu. So bila Allah dah ajar tuan-puan sekalian, Allah kata bukan sekadar aku tahu apa yang telah aku ajarkan kepada kamu, tapi apakah kesimpulan baru yang kau akan buat terhadap apa yang kau pernah kau rasa sebelum ini pun, aku tahu. Al-Hakim itu. Faham tak? So all perspective regarding knowledge before and after, Allah kata Allah tahu. Ada orang dia belajar sesuatu sebab dia nak tingkatkan ego dia. Dia nak nampak hebat di mata orang. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin dekat luar dia akan promosikan, saya ni banyak benda tak tahu, banyak benda tak tahu. Dekat mulut dia cakap macam tu. Konon nampak macam dia itulah orang yang paling tawaduk dalam bab ilmu. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan lupa Allah tu Al-Hakim tau. Kan? Walaupun benda yang kita katakan malaikat punya perasaan bila Allah respon begitu tak terlihat, Allah tak sebut, tuan-tuan sekalian ingat Allah tak tahu ke apa yang malaikat rasa. Seperti mana ada cubaan-cubaan manusia yang rakus nak menipu, konon nak nampak dia paling tawaduk dekat luar, tapi Allah juga tahu apa dalam hati dia. Selepas ilmu tu kamu dapat, aku tak rasa kau makin tawaduk. Dekat mulut kamu cakap kamu tawaduk, tapi kamu tak tawaduk sebenarnya. Kan? Jadi itulah saya kata tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lari mana. Bab ilmu Allah ni memang tak boleh lari mana. Dan nama pun Al-Alim dengan Al-Hakim akan menyebabkan kita jadi macam, sebab itulah sikap malaikat ni kena ambil sungguh. Sebab itulah bila kita nak berhadapan dengan ilmu ni tuan-tuan sekalian, memang tasbih itu kena letak dalam kepala siap-siap dah. Maksudnya kita cuba nak escape daripada pengetahuan Allah tentang apa yang kita dapat sebelum dan selepas kita belajar. Kita cubalah nak lari macam mana pun, tuan-tuan sekalian, nak twist kat mana pun. Allah kata, subhanak, kau nak cuba licik dengan aku, kau jangan lupa tasbih lah wahai manusia. Aku ni suci daripada sebarang kelemahan. Yang lemah tu kamu, aku tak lemah. Innaka antal alimul hakim. Boleh? Tuan sekalian? Samalah. Jangan sambung tuan sekalian. Masih dah tamat. Dah samalah tu nak sambung lagi dah. Tuan sekalian, kita berhenti dah. Tuan sekalian, itulah ceritanya pasal, kita tak lama lagi tuan sekalian, kita akan dengar cerita pasal Nabi Ibrahim. Nak sembelih anak. Kan? So itulah innaka antal alimul hakim juga konsep yang kita belajar dekat situ kan. Allah tahu. Kan? Allah tahu juga Al-Hakim selepas itu. Apa yang terbaik untuk manusia. Saya tak ada panjang dah tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam, cukup sekadar tu. Saya harapkan tuan-tuan sekalian perkongsian pada malam ni membuka minda kita dan bermanfaat untuk semua lah insya-Allah tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam.
saya serahkan kembali pada Kak Syida. Minta maaf tuan-puan sekalian, bukan terlebih biasa-biasa ni, terlebih 10 minit dah ni. Minta maaf semua, saya kembalikan pada Kak Syida. Memang terlebih masa Ustaz, tapi terlebih sampai nak wow tu, sampai nak subhanallah, Masya Allah Ustaz. Dan kita tak sangka kuasa malam ni berkaitan dengan Al-Alim dan juga Al-Hakim tu Ustaz, skop dia kan skop yang kecil, tapi kali malam ni Ustaz bagi kami memang malam ni kita orang macam malam ni kita tidur kita fikir-fikir apa yang Ustaz cakap. Adakah benda tu benda laku pada kita? Adakah kita dah buat, adakah kita dah laksanakan benda tu? Dan apa tu Al-Hakim tu, tindakan kita setelah kita dah tahu Allah tu Al-Alim dan Al-Hakim Allah tu kan, di mana kita, kat mana kita sama ni? Kau Ustaz, Masya Allah Ustaz. Tak nafas Ustaz sebenarnya tahu Ustaz. Sampai rasa macam nak nangis pun ada sebab baru tahu kan, baru benda tu betapa detailnya explanation Ustaz kan malam ni. Kak Syida rasa macam tak cukup lagi Ustaz. Adakah ada sambungan lagi ke untuk Al-Hakim dan Al-Alim ni? Sebab kita pun tengok satu contoh. Untuk kita nak mengakarkan lagi, kena tengok 2-3 contoh paling kurang. Barulah kita boleh buat katakan kesimpulan kita pegang malam ni solid. So saya cadangkan ada lagi kot sambungan Al-Alim Al-Hakim tu pada kita tengok ayat yang seterusnya pula. Sebab kita ni baru bincang yang ada alif lam. Tak bincang yang tak ada alif lam lagi. Kan? So it's long je ni tuan-tuan sekalian. Al-Alim. Okey Boleh bersabar semua Boleh Ustaz, tak apa Ustaz, walau macam mana pun Ustaz kata, yalah kita baru tahu alif lam tu saja. Baru bincang kita pada alif lam tu saja. Tapi dia next tu ada lagi kan Ustaz. Jadinya tak complete. Al-Alim ni kita akan tahu sekiranya kita belajar separuh, dia awal-awal saja. Mukadimah je baru kita rasakan. So alhamdulillah Ustaz, atas yang disampaikan pada malam ni kan, insya-Allah memang tak dapat. Macam ni Lina, betul Lina? Terima kasih. Kata lah Kak Syida, memang terpempan. Memang Ustaz, yang bergegar lah dada Ustaz. Memang kita first time kita dengar kepastian yang macam ni lah. Sama kita memang terfikirkan kalau bijaksana tu, okey, dia seorang yang adil, dia seorang yang dia seorang yang kata cakna dengan masyarakat semua. Tetapi kan bila Ustaz explain malam ni, Ustaz insya-Allah Ustaz kita akan dekat lah, kita akan belajar dan kita akan buat apa yang Ustaz sampaikan malam ni kan. Dah dapat Al-Alim dan kita kena ada Al-Hakim, macam mana kita sampaikan dan kita kena praktikan ini Ustaz. Masya-Allah Ustaz, tak boleh cakap apa ni Ustaz, walaupun nak cakap lagi tapi kena fikirkan masa dah lebih nanti kan. Mesti insya-Allah Ustaz kita jumpa pada sesi akan datang dengan tasbih kita subhanallah lebih lagi pasti insya-Allah. So Kak Ida Ustaz akan berterima kasih atas pada malam ni apa yang disampaikan. Boleh saya tanya sekejap? Saya sebenarnya sebab bila benda ni tak ada modul, dia tidak ada satu kitab yang betul-betul kita follow, dia ikut apa yang saya terlintas nak kaji. First kali saya nak buat survey sikit, okey ke rentak perbincangan macam ni? Okey sangat. Okey Ustaz. Kalau kata sebab saya takut ada orang yang macam dia nak tahan handbrake dia kata macam tak boleh sebab kalau kata okey, saya proceed dengan bentuk macam ni lah. Sebab kalau tuan-tuan sekalian perasan daripada start kita mula kelas Tadabbur Asmaul Husna ni, saya akan always get your feedback sebab saya nak tuan-puan sekalian nampak flow yang saya nak cuba bawa dalam kelas-kelas macam ni. So bila dia tak ada modul yang spesifik untuk nak mengajar Tadabbur Asmaul Husna ni, maka saya cuba come out dengan benda-benda yang boleh bagi impact yang besar lah. Sebab tu saya first kali saya nak impact diri saya dulu. Sebab kelas-kelas macam ni adalah kelas yang saya selalu syukuri sebab dia mendesak saya untuk membaca. Sebab kalau orang jemput Tadabbur Al-Kahfi tu macam, bukan saya kata saya pandai, tidak. Sebab dia macam benda yang dah sama kita selalu duduk sebut, kita macam tidak ada desakan membaca tu. So bila kelas-kelas macam ni, saya selalu bersyukur sebab dia akan mendesak saya untuk membaca. Sebab tu bila saya found out new things, saya akan cuba bawa dekat sini lah. So hopefully tuan-puan sekalian boleh terima lah. Saya takut takut terlalu tinggi ke, tuan-puan sekalian boleh bagi tahu lah. Sangat deep Ustaz, jadi kesan tu yang penting. Dan actually saya sokonglah kalau boleh Ustaz buatkan buku, jadi upahlah siapa-siapa ghostwriter ke siapa ke. Ya Allah. Tuan-puan sekalian malam ni masih lagi mustajab doa ni tuan-puan sekalian. Doakan saya supaya Allah bagi masa. Benda gitu tu yang suka tu. Ya Ustaz. Kan, betul. Apa yang Kak Dina cakap tu, kalau Ustaz boleh bukukan apa yang Ustaz sampai kat kita malam ni kan, satu yang tak tahulah, subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doakan saya tuan-puan sekalian doakan saya insya-Allah. Kalau tuan-puan sekalian okey, saya akan cuba kekallah. Tapi tuan-puan sekalian kena bersedia setiap masa sebab it's not, saya tak nak jamin itu adalah satu manhaj yang akan konsisten ke tidak.
So maybe next time saya find out new way, saya akan bawa pula pendekatan baru. Saya akan bawa pula angle yang baru. It depends lah pada ayatnya ataupun kesempatan saya membuat kajian, insya-Allah. Okey, Allah alam, terima kasih semua. Ada ghostwriter ni. Kalau ada ghostwriter silakan tuan-tuan sekalian. Dengan Komen-komen positif semua ya. Semua kata okey alhamdulillah, semua ada apa yang nakkan sesuatu daripada ustaz insya-Allah. Maksudnya InsyaAllah, apa semua puas daripada ustaz, Allah. kami semua berpuas hati lah sebab kita nakkan al-hakim tu ustaz insya-Allah. Terima kasih ustaz ya. Selamat hari raya Maaf batin. Selamat hari raya Aidiladha. Selamat berkorban, selamat menjalani ibadah korban, selamat esok hari Arafah kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman lagi dengan Asmaul Husna tu, mengapa topik Asmaul Husna ni dipilih sebab kita nak sesuatu yang kita bawa jumpa Allah nanti yang kita pernah belajar. Walaupun kita apa tapi kita pernah belajar. Dekat sana nanti kalau ada apa, mungkin insya-Allah ada alasan, ada kenapa kita belajar, kenapa kita nak tahu Asmaul Husna. Rupa-rupanya isi dia dahsyat-dahsyat. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi pada sekan datang. InsyaAllah kami sabar Ustaz. Dengan masih Ustaz tetapkan, kami akan kejar Ustaz, kami akan sabar sebab kita tahu benda ni sangat bermanfaat, sangat untuk kita orang ni. InsyaAllah kita tetap sabar. Kan Lina kan? Kita bila Ustaz cakap Rasanya ustaz yang paling banyak songihnya saya Quran dalam JAA ni. Ajak tukar, minta maaf lah tuan-tuan sekalian. Okey. Macam itu kita sesi kita nak lepas tanpa kafarah dan surah Al-As. Wal asri. Terima kasih semua atas pada malam ini dengan tu sallallahu alaihi wasallam ala nabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kita ini ya dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dia untuk kita insyaallah kita buka buku sebelum kita bertahajud ke apa, kita balik semula al-hakim al-alim tu, mudah-mudahan satu dekat dengan kita dan kita masa tahajud tu nanti kita lebih dekat dan kita lebih sebab kena Ustaz, masa nak nangis apa yang disampaikan malam ni insyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah. Buat Kelantan ni, marilah ceput-ceput Kelantan meriah ke Ustaz, dia korban ke Ustaz ya? Tu sanggup balik tu. Saya balik 12 pagi Adi dah. 12 pagi sampai pukul pagi Adi sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat balik gaya haji semangat dia lain macam di Kelantan ni. I think that dia akan balik kampung juga macam mana kan sebab benda tu satu macam sebenarnya kemeriahan hari raya Aidiladha ni lagi penting pada hari puasa tu kan. That's why you kena celebrate tu lebih daripada hari biasa. So saat balik tu sesuatu yang betul mengimarahkan, menggembirakan orang-orang di kampung lah kan. Kita kehadiran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.